Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ada sedikit lagi sambungannya daripada video sebelum ni. Okey, tapi masuk bawah garas ya sebab panas kat luar. Ada yang bertanya kat saya, kenapa saya menulis dalam buku saya tulis tesis cepat, kita boleh buat generalisasi kepada satu sampel convenient. Okey ya. Sebenarnya ada satu perenggan ya. Kalau kita ambil statement itu memang akan boleh dipersoalkan. Okey. Saya sebenarnya merujuk kepada kajian eksperimen. Kalau kajian survey, kita buat survey, mengambil sampel yang secukupnya daripada populasi dan kita buat survey. Dan kita buat generalisasi statistical generalization. Okey, tak ada masalah. Tapi bila kita buat kajian eksperimen, khususnya quasi eksperimen, kita tidak ada pilihan, terpaksa mengambil intake group, kumpulan yang memang dah ada dalam kelompoknya yang tak boleh kita pecah-pecahkan disebabkan oleh urusan-urusan kebenaran. Jadi kita terpaksa menggunakan sampel yang memang dah berkumpul dalam satu kumpulan, dalam satu kelas. Okey, jadi katalah kita nak buat kajian quasi eksperimen, nak menguji suatu intervention, satu application. Sama ada application ni boleh tak meningkatkan pencapaian satu kumpulan pelajar. Ketika itu kita boleh menggunakan convenient. Kenapa? Kerana bila kita buat kajian survey, kita tidak ada kawalan ke atas responden yang akan menjawab soalan kita, questionnaire kita. Jadi kita memerlukan secukupnya sampel supaya kita dapat trace pattern dalam jawapan responden. Jadi sampel yang secukupnya dalam 300 maybe berdasar kepada populasi untuk kita melihat pattern sebab kita tak kawal mereka. Okey, kawalan tak ada. Tapi untuk kajian eksperimen, kita kena kawal. Supaya kita nak pastikan bahawa skor yang diperoleh oleh pelajar atau kumpulan tersebut adalah skor daripada intervention. Bukan skor daripada apa-apa aspek lain. Contohnya mereka pergi kelas tuition dah pula. Mereka ada extra kelas dah pula. Jadi mereka ada pula buku latihan tertentu dah pula yang menyebabkan mereka skor bukan kerana intervention. Jadi kita kawal. Jadi kawalan ini, bila kita comparekan dengan kumpulan kawalan, kita kawal kumpulan eksperimen, kita comparekan dengan kumpulan kawalan, maka kita dapat satu level untuk kita tentukan adakah berlakunya peningkatan itu secara signifikan ataupun tidak. Jadi dengan buat perkara begitu, eksperimen begitu, maka kita mengawal sampel tersebut, maka sampel yang sekitar 30 orang dah memadai dan kita lakukan secara convenient. Apa makna convenient? Kita nak uji satu application. Kita mengajar subjek yang sama. Tentulah kita akan ambil student kelas kita sendiri ataupun student di sekolah kita sendiri ataupun setidak-tidaknya kita buat student di sekolah sebelah umpamanya kan. Okey, daripada kita pergi pula tempat lain yang jauh-jauh. Jadi buat terhadap student sendiri ataupun student yang kita boleh access, itu namanya convenience sampling. Okey, dengan syarat kalau kita nak dapatkan generalisasi kepada tingkatan 4, kita ambil tingkatan 4 saja. Kalau kita nak generalisasi kepada tingkatan 1, maybe application itu sesuai untuk tingkat 1, maka kita ambil sampel tingkat 1. Katalah kita tak mengajar tingkat 1, kita boleh ambil kelas kawan kita. Itu juga convenient sampling. Yang paling penting untuk kajian eksperimen adalah melakukan kawalan supaya skor tidak boleh dipengaruhi oleh sebarang extraneous variable, confounding variable. Variable yang di luar itu yang mempengaruhi dapatan kajian kita. Jadi sebarang dapatan kajian eksperimen yang katakan 30 orang, kita buat dua kumpulan, kita boleh ambil sampel secara convenient dan kita boleh buat generalisasi tanpa sebarang masalah. Kalau buat tingkatan 4, kita generalisasi kepada pelajar tingkatan 4 saja. Kalau kita buat tingkatan 1, kita generalisasikan kepada pelajar tingkatan 1. Okey, kalau kita buat aplikasi subjek sains, maka kita generalisasikan kepada pelajar tingkatan 1 yang juga belajar kelas sains sebagaimana pelajar yang kita buat kajian sebelumnya itu. Faham ya? Convenience sampling dalam konteks ini adalah dalam kajian quasi eksperimen. Seperti yang saya tulis dalam buku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye-bye.